Pada hari ini kami akan membentangkan tentang proses asimilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Yusuf. Saya merupakan ketua projek bagi video projek ini. Video projek ini berkait rapat dengan asimilasi di Malaysia di bawah kursus MPU Hubungan Etnik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Khairul Anwar dan saya bertanggungjawab untuk bertugas sebagai pengedit video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anaki Aurangzeb bin Azman. Bagi projek video ini, saya menjalankan tugas sebagai pencari maklumat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Zati Sofia. Saya ditugaskan oleh rakan-rakan untuk menambah baikkan informasi yang ada. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Putri Amisha binti Amiruddin dan untuk tugasan projek kali ini saya telah diberikan tugas sebagai pencari maklumat. Asimilasi adalah percampuran antara dua kebudayaan. Kumpulan minoriti akan kehilangan identiti kumpulannya dan diserap oleh kumpulan dominan dari segi kebudayaan dan sosial. Formula asimilasi adalah A tambah B tambah C sama dengan A, iaitu etnik yang lebih dominan. Daripada proses asimilasi telah melahirkan pelbagai etnik yang terdapat di tanah Melayu seperti Baba dan Nyonya, Chetty, Serani dan India Muslim, sekaligus mewujudkan masyarakat majmuk. Asimilasi mempunyai ciri-ciri persamaan dengan akulturasi, iaitu apabila sesuatu kebudayaan diubahsuarakan akibat hubungan dengan kebudayaan lain. Asimilasi biasanya melibatkan penghapusan sepenuhnya perbezaan dari segi kebudayaan dan pengenalan kelompok. Kita dapat melihat bagaimana budaya yang nenek moyang kita wariskan lama-lama mulai luntur dan hilang kerana sudah tidak diperhatikan lagi. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung lebih menyukai budaya luar yang dirasakan lebih moden. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Putri Amisha binti Amiruddin akan membentangkan hasil penyelidikan saya tentang faktor penghalang dan faktor pendorong dalam proses asimilasi. Untuk faktor penghalang asimilasi, terdapat dua faktor iaitu perbezaan fizikal dan sifat negatif sesebuah kaum. Pertama, perbezaan fizikal. Perbezaan seperti ketinggian dan warna kulit menjadi faktor terhalangnya asimilasi kerana rata-rata tidak selesa dengan perbezaan tersebut. Ketidakselesaan ini boleh membawa kepada layanan berbeza dan tidak sama hanya kerana perbezaan fizikal mereka. Contohnya, di Korea, seorang artis yang mempunyai kacukan Korea dan Afrika Amerika menceritakan bagaimana beliau dipencil dan didiskriminasi hanya kerana beliau berdarah kacukan. Seterusnya, sifat negatif sesebuah kaum. Ini berlaku disebabkan perbezaan dari segi jenis sesuatu kaum itu. Contohnya, etnik Rohingya yang merupakan etnik beragama Islam di Myanmar tetapi ditindas dan tidak diiktiraf sebagai rakyat negara itu. Seterusnya, faktor pendorong proses asimilasi. Pertama sekali, perkahwinan. Perkahwinan daripada dua kaum berbeza mendekatkan hubungan antara dua pihak tersebut, bahkan antara kaum itu juga. Contohnya, perkahwinan antara Melayu dengan Cina atau perkahwinan antara Melayu dengan India. Generasi yang lahir dari perkahwinan campur ini juga tidak akan mempunyai sikap perkauman dan akan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Kedua, sikap menghormati dan menghargai budaya asing. Di Malaysia, etnik Baba Nyonya merupakan salah satu etnik yang hasil daripada proses asimilasi yang berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan agama dan kepercayaan.
Etnik ini mengamalkan kebudayaan Melayu walaupun bersifat kecinaan, di mana mereka berkongsi sentimen bersama dan cara hidup Melayu sama ada dari segi pemakanan, pemakaian dan lain-lain. Akhir sekali, proses asimilasi juga terdorong kerana sikap terbuka dan kesanggupan menerima budaya lain. Ini dapat dilihat melalui etnik Baba Nyonya di Melaka dan Jawi Peranakan, iaitu etnik yang terjadi hasil daripada perkahwinan saudagar India dengan wanita tempatan pada zaman Malaya British. Mereka sanggup mengorbankan bahasa nenek moyang mereka demi mengikut budaya dan etnik Malaysia. Di sini amat jelas bahawa budaya golongan minoriti dalam konteks asimilasi sosial teradun dalam acuan budaya Melayu walaupun secara halus terdapat perbezaannya. Kesimpulannya, jelaslah bahawa asimilasi mempunyai banyak faktor pendorong dan penghalang. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa kebaikan berkaitan dengan asimilasi di Malaysia. Antara kebaikannya adalah yang pertama, asimilasi mampu menghapuskan perbezaan antara kelompok. Contohnya, rasisme ataupun perasaan lebih baik daripada budaya lain akan dengan sendirinya terhapus apabila berlakunya percantuman antara dua etnik ataupun dua budaya, di mana salah satu budaya tersebut akan lebih mengenali budaya masing-masing dan perasaan tersebut, perasaan lebih baik, perasaan lebih hebat juga akan hilang dengan sendiri. Seterusnya, menambah baik cara kehidupan. Kedua-dua pihak boleh mengambil iktibar ataupun kebaikan daripada budaya masing-masing dan mengaplikasikannya di dalam perkahwinan yang dibina. Ini akan menambah baikkan kehidupan yang bercampur antara dua budaya yang berlainan. Bak kata pepatah, ambil pati, buangkan hampasnya. Yang juga bermaksud, ambil yang baik, buang yang buruk. Seterusnya, ianya mampu mencetuskan rasa kasih sayang yang tinggi. Contohnya, apabila berlakunya percantuman antara dua kaum, kemungkinan beberapa pihak antara keluarga mempunyai perasaan kurang senang di dalam diri mereka. Namun, perasaan tersebut akan perlahan-lahan hilang dan ianya akan digantikan dengan perasaan kasih sayang yang tinggi antara keluarga berlainan budaya itu. Hal ini kerana mereka akan mempelajari budaya ataupun kaum yang baharu dan dari situ perasaan kasih sayang, perasaan kesedaran akan muncul dan perasaan kurang senang itu juga akan hilang. Selain daripada itu, asimilasi membuka peluang kepada ahli keluarga ataupun kepada sesuatu masyarakat ataupun kepada sesuatu keluarga itu untuk mempelajari sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 bahasa yang baharu. Anak-anak yang terhasil ataupun ahli keluarga antara dua pihak yang berlainan kaum itu akan mempunyai minat untuk mempelajari bahasa baharu. Hal ini kerana apabila proses percantuman itu berlaku, terdapat language barrier dan language barrier itu kita dapat hapuskan dengan mempelajari bahasa baharu budaya mereka. Perkara ini memberikan peluang yang baik untuk keluarga tersebut memperoleh ilmu baharu dari segi bahasa. Yang terakhir, pengetahuan mereka akan lebih meluas dan minda juga akan terbuka. Keluarga antara dua pihak yang berlainan kaum ini akan memperoleh peluang yang besar untuk mempelajari budaya yang baharu. Sekaligus ianya akan membuka minda untuk melihat sesuatu daripada sudut yang berlainan
atau dalam erti kata lain akan menghasilkan perspektif yang baru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Asimilasi sudah tidak lagi asing dalam masyarakat kita. Namun tidak dinafikan, konsep ini masih ada beberapa kelemahan dan keburukan. Yang pertama ialah kehilangan identiti asal. Individu yang melalui proses asimilasi, terutama sekali kanak-kanak, mereka akan berasa keliru terhadap budaya dan etnik asal mereka. Ini adalah tugas besar bagi ibu bapa untuk memberi pencerahan kepada mereka tentang perkara ini. Yang kedua, perbezaan budaya boleh mencetuskan perbalahan. Perkara ini boleh dihubung kaitkan dengan cara masing-masing mendidik anak-anak. Lain budaya, lain caranya. Yang ketiga, perbezaan gaya hidup yang berlainan tidak semestinya akan diterima oleh pihak keluarga. Tidak semua orang boleh menerima perkahwinan campur. Isu ini lebih sensitif apabila melibatkan ahli keluarga sendiri. Kelainan budaya boleh menjadi penyebab utama berlakunya perbalahan dalam keluarga. Yang keempat, perasaan lebih hebat yang ada pada diri individu terhadap budaya lain. Ini kerana sesuatu perkara yang baru tidak akan dapat diterima sepenuhnya oleh seseorang itu. Yang kelima, berlaku language barrier atau permasalahan dalam komunikasi dengan ahli keluarga. Apabila berkomunikasi bersama ahli keluarga yang lain, isi yang ingin disampaikan mungkin tidak dapat difahamkan sepenuhnya. Melalui perkara ini, maka berlakulah kesalahfahaman antara satu sama lain. Yang terakhir ialah pandangan negatif masyarakat akan tercetus. Masih ada segelintir umat di antara kita yang masih kuno pemikirannya dan tidak dapat menerima sebaiknya tentang asimilasi. Ia bergantung pada kita bagaimana untuk menghadapi tanggapan negatif daripada masyarakat. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Anaki. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan aju beberapa soalan. Saya harap ni nak panggil apa ni? Can call me Hadi. Hadi. This is Humaira. You can call me Humaira. Oh, kita cakap bahasa Melayu ke? Ni bahasa Melayu ke? It's okay if you speak in English. Mix, it's okay to mix. Saja apa? Nak mix pun tak apa. Mix pun tak apa, boleh, tak apa. Ni subjek apa ya, Neki? Ni saja hubungan etnik. HE. Hubungan etnik. Yeah. Alright. Okay, that's nice. No, you're not sorry. Did we just pin ourselves? No. Okey. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Yang pertama, Encik Hadi dengan Puan Humaira, asalnya orang mana? Maksud saya dalam bangsa apa yang asalnya? Bahasa. Bangsa. Saya Cina campur how do you say? Bidayu. And I'm similar to, sama macam Zati lah. Kita orang punya, my mother is separuh Cina, separuh Indian. Yes. And then my father orang Melayu. Saya nak tanya, pengalaman dalam mengenali budaya yang baru ni macam mana ya? Sepanjang dalam perkahwinan. Okay, kalau kita gunakan bangsa lah kan. Kalau kita bangsa tu dalam artinya okay. Contohnya
budaya saya. Budaya dekat keluarga saya dia lain sikit tau. Dia punya tradisi. Walaupun dia ada sedikit influence from Malay, influence from Chinese, and influence from a bit of orang cakap Bidayuh kan. Bila dia bertemu dengan budaya tradisi my wife ni, walaupun dia Malay, dia pun ada Cina sikit, tapi dia berbeza. Sebab yang saya tengok is dia punya culture, dia punya budaya lah kan. Budaya dia berlainan lah, walaupun dekat tempat yang orang cakap tak jauh kan. Kat Kuching ni macam dia dengan saya pun kalau nak ikutkan taklah jauh sangat diam kan, tapi dia punya budaya memang berbeza. I don't know how to explain further. Maybe my Puan Merah boleh tentu. Macam apa? Masa mula-mula dalam apa? Alam perkahwinan kan? Macam ada terkejut tak macam berbeza sikit kan? Sebenarnya tak jauh beza sangat sebab kalau kita orang pun my side pun dia sangat, kita orang tak ada one specific culture yang kita ikut, like we're not totally or totally Chinese or Indian for that matter. So bila kita orang biasa kahwin dengan dia, keluarga dia pun sangat dia punya culture pun is a mix of everything. So benda-benda kahwin tu tak adalah sangat. It's just that maybe for example for me, we don't celebrate Chinese New Year macam they celebrate. Dia memang ada open house sebab still has aunties yang Chinese yang celebrate Chinese New Year. Macam kami, my side pula kita orang Chinese New Year we will go to my grandmother punya adik di rumah. That's it. So diorang ada open house, diorang ada dinner tu, the eve of the family gathering. Malam sebelum Chinese New Year tu dia ada dinner tu. Tapi macam proper pun tak ada beza sangat sebenarnya pun. There's also curry, there's also when sembang. Bukan makanan saja. Kalau actually ada perbezaan lah kan. Contoh dia kalau for them they have certain Chinese food and what. And it's actually different from my version of Chinese food. For example, they say is hello. This food called hello. How we do it is totally different with them. Satu bila dia orang cakap hello kan, so when I try, this is different from mine. Tentu. And yang second thing that I notice lah kan, budaya kita ni kalau ikut contohnya kalau budaya Melayu ni ataupun budaya kita dia suka bersalaman, bermaafkan kan. Maksudnya bersalaman lah. For them, they are used to bersalaman. For us, we only salam on certain festivities. Something yang regular. For them, it's something regular whereby kalau dia orang ke rumah, dia orang salam. Dia orang masuk rumah, dia orang salam. For us, kami masuk rumah, we have to call our elders. We have to call them. Gelaran dia orang lah. Contoh, yang ni pasti yang orang kat sini biasanya yang tua sekali. Elders uncle. Kalau yang tua, kalau kat sini pakcik yang paling tua. Kalau kat sini ada gelaran dia wah lah. Wah tu maksudnya kita kan. So for Chinese, for us, my family, we come to their house, we must make them hi wah. For them is different. For them is they go in, they have to salam. Okay. But tak adalah macam sangat berbeza sampai ke tubuh konflik ke ataupun kita akan have to really work hard to adapt tu tak adalah. Maksudnya macam acceptable lah. Boleh lah. Okay, saya move on dekat next topic. Next apa question. pandangan masyarakat tentang perkahwinan campur ni? Daripada pengalaman yang Encik Adi dengan Puan Maira ni. For example, your family, friends, like kita orang first lah, like that. Okay, I mean, maksud kamu is for us only or
for our untuk kita orang punya tu ke? Adakah ini persepsi masyarakat sekitar ke? Persepsi kita orang punya keluarga? Lebih kurang macam tu lah. More or less like that, yes. I think kalau kita tengok dalam konteks Sarawak ni, perkahwinan campur sangat biasa. Jadi apabila saya kahwin dengan dia, dia kahwin dengan saya, it's satu perkara yang sangat biasa. Normal lah. It's normal. Normal kat sini. So macam tak ada apa-apa sangat lah. Lagipun macam keluarga Hadi, mak dia Bidayu, ayah dia Chinese, ayah dia masuk Islam dulu. Kemudian bila ayah dia jumpa mak dia pun masuk Islam juga, berkahwin dengan dia father. So mereka dah bentuk satu keluarga yang sangat mixed kan. But that's acceptable, that's very normal di Sarawak lah. Jadi memang okey lah, so tak ada masalah. Okay, so there's like more to positive reaction rather than negative reaction. Yeah. But if kalau you don't mind us expanding this luar daripada ours kan, mean say we have experiences where we know somebody yang bila dia it's not hubungan etnik, I mean it's more to religion rather than our Tak ada masalah sangat. tahu ini kalau tadi Sebenarnya kalau berbeza agama yang jadi masalah. Even to a point macam you know some friends yang Christian, tapi mereka kahwin a different group of Christian. It becomes a problem lah sampai ke buang keluarga ataupun macam have to really berbincang dengan keluarga. So the issues normally is not inter kaum, it's normally antar agama. Assalamualaikum. Minta maaf lah saya mencelah sekejap. Anaki, boleh nak tanya satu soalan? Okey. Silakan Hakim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Hakim. Actually, I have a question about when you said something about the pandangan masyarakat yang mana dekat belah Sarawak dengan Sabah adalah benda yang campur ni adalah benda yang biasa, betul eh? So actually dia tak adalah pandangan negatif sangat daripada pandangan masyarakat. Okay, so saya nak tanya, kalau dari segi ni macam yang puan dengan tuan boleh tahu, Semenanjung jarang benda-benda macam tu kalau kata nak kata kan. So daripada pandangan puan dengan tuan sendiri, ada tak apa-apa benda yang boleh dinasihatkan kepada bahagian Semenanjung supaya kami boleh belajar lebih benda isu ni? Mungkin sensitif sikit tapi adalah berminat untuk saya tahu jugalah. Kalau boleh beri penjelasan sikit. Kalau nak cakap pasal sebenarnya tak apa. Anak sakit. Itulah sebab saya punya konteks kat Semenanjung. Sebab saya dulu belajar kat UIA kan. Jadi di kampung ni biasa je. Tak adalah macam kita nampak macam ada negative perception ke atau ada reaction. Saya faham lah konteks yang luar daripada KL mungkin kan. Mungkin. Tapi saya rasa I think the issue is always religion lah. Bukannya kaum sangat. Ataupun what you mean is yang awak nak sampaikan di sini adalah macam dari segi secara general lah. Biasa kalau kata ada yang pandangan dia negatif kan. Especially what is sort of like an insight on to tell them like it's not bad to marry. Okey lah. Saya bagi mudah sikit. Mungkin konteks saya agak general, so susah sikit. So okey. Kalau kata ni lah, kalau kata ada satu family yang nak bergabung antara asimilasi lah, antara keluarga, contoh kita bagi contoh Cina dengan Melayu, biasanya dengan bapa nyonya something macam tu kan. Macam kadang-kadang ada yang takut
nak buat proses ni adalah sebab mereka tak tahu cabaran dia macam mana apa semua kan. So dari segi konteks cabaran tu sebenarnya saya nak tahu ada apa-apa nasihat ke ataupun maybe macam cadangan satu kata macam bagi dia orang semangat lah. I think yang kalau macam ni kan, it is ada macam mana kita nak mengenali budaya kaum tersebut. Okay, contoh saya Cina, dia Melayu. Okay, kita just anggap ini on your side, punya perspektif dekat India. And yang saya rasakan kalau Melayu kat sana, dia tak tahu macam mana family Cina dia beroperasi kan. Atau budaya dia kuat ada di Cina kan. Yang kita tahu is mostly yang orang ajar. Contoh, okay, Cina dia boleh buat ni, dia boleh buat ni. Itu yang very kuat kan, yang very generic. Kalau kita tahu pun, okay, Melayu ni tak boleh minum arak, tak boleh makan babi. Kan? Tapi kalau kita zoom, kalau kita boleh make friendly dalam our approach untuk bagi tahu satu family tu, okay, kami sebenarnya kalau Melayu ni dia very different, dia berterima budaya orang, dia cuma yang is mostly on yang food, pemakaian, macam tu. Itu sebenarnya pula kan. Sebab kalau nak ikutkan, Cina juga kan, kalau yang ni Cina orang cakap konservatif kan. Kalau konservatif konservatif ni, dia pun tak nak anak dia ataupun keluarga dia kan meledahkan orang tu. Mungkin kalau dia boleh sana tu, dia boleh make dia dance lah untuk satu sama lain family tu. Okay. So yang saya fahamkan maksudnya banyak lebih pada macam toleransi, macam faham memahami satu sama lain lah. Kena cari titik persamaan. Ya, okey. So itu nasihat yang diberikan daripada puan dengan tuan. Saya boleh terima, faham. Okey, dari segi galakannya macam benda ni kan, kita jarang nampak. Actually benda ni agak perlu dalam negara kita berdasarkan banyak isu racial and everything kan. But still, for me it's a good thing. So macam if you were to give an macam opinion, how do we make the assimilation much more common in Malaysia, what would you say about something like that? I think it starts from kita sendiri kena mendidik masyarakat siapa yang kita kenal untuk menunjukkan sifat toleransi yang tinggi. Bila kita ada tunjukkan that ability dan baru orang nak kenal kita, dan bila kita dah kenal baru kita boleh assimilate. Selagi ada barrier, racial barrier for example, memang tak akan terjadi assimilation of any form. Macam di Sarawak, why it happens cepat is because tak ada barrier tu. Barrier tu ada, tapi sebab perkahwinan campur macam common, jadi macam bukan dia ya? Saya Sabah Sarawak tak pernah sampai lagi. Okay, let's give you a very simple example. Kalau kat Terengganu kan, Melayu tak boleh duduk kedai Cina kan? Jarang. Melayu tak boleh duduk dengan Cina? Macam mana? Kedai makan Cina. Jarang. Jarang. Kalau kat sini, kita jangan tengok halal haram tu yang syubhat jangan tengok tu tak apa, memang ada halal pun kat dalam tu. Kita tengok mana dalam satu kedai tu Cina berjual, Melayu pun berjual. Itu kedai yang sama. Macam area saya daripada Taiping dia ada tahu benda macam tu. Macam saya bagi contoh burger warisan Melayu yang buat, tapi dia duduk kat tempat yang mana Cina sekali pun berniaga kat situ. Ini memang dia orang sekali. Yang that is yang macam tu yang kita nak actually. Kalau kat sini kalau dia benda tu sikit, kita kena actually kalau dapat kembangkan benda-benda yang macam itu. Dia ada perubahan, dia tingkat. Satu, kalau nak tengok tentang sekolahan kan, kalau sekolahan ni kalau boleh jangan kita tekankan boleh ada sekolah jenis kebangsaan dan sekolah jenis
sekolah rendah, sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis. Sekolah kebangsaan, ya macam tu. Dia kalau dalam sekolah yang kan dia ada sekolah Jenis-jenis tu apa? Ya, sekolah SJKC, SJKI macam tu. yang kalau boleh kan, bukan kita nak abolish SJK, kita nak kalau kita ada pun kita makan apa tu budaya yang lain dalam. Kalau yang saya tengok kan, SJK mesti akan fokus pada kaum tu sendiri saja. Ya betul. Dia kawan ni dia ada SJK juga, tapi ada kebangsaan. Jadi Cina, Melayu, Dayak, Melayu, India semua saya mix. Tapi mudah untuk saya bercampur dengan dia orang. Mudah untuk berinteraksi antara satu sama lain lah. So kalau kata SJKC, saya pernah masuk sekolah SJKC yang mana exactly dalam tu Melayu pun ada. And surprisingly saya tengok dia lagi rapat kan sebenarnya, sebab dia bila lebih dalam tu. Ya, dalaman tu. Macam Chinese of course dia majority. The thing is, dia bukan ketepikan Malays tau. Dia exactly dia lebih kita kenal Chinese punya culture. Something like that. So macam for me, I think we don't have any racial punya issue. Just that the negativity have come to certain people yang menyebabkan habis tak tentu harga. Sebab kalau tengok konteks Malaysia pun sebenarnya perasaan tak puas hati dengan kaum lain tu memang ada daripada orang banyak. Jadi kita sebagai generasi muda, awak lah especially the new generation kan, the thing beyond that you have to let's say lah, orang lah yang kena start untuk menampakkan nak kenal budaya lain. Tak boleh sama harap kau, kalau kita nak ubah akal umbi parents kita tu, like our grandparents tu, memang mereka ada the racial things, so they went through a lot of things kan. Yeah. With like all those things. Kalau orang ada that sifat a bit more like they were dalam keadaan yang aman dan racially tolerant, kita teruskan dan try to get to know other races lah. Okay. Maksudnya daripada segi yang saya faham adalah generasi baru perlu menunjukkan something macam lebihkan interaksi antara satu sama lain antara pelbagai kaum, and terapkan benda yang positif lah, jangan terlalu negatif. Contoh gamer lah kan, biasa kita tahu gamer cakap kosong, trash talk and everything. Itu je punca kecil-kecil tu yang sampai ke depan. Macam tu lah saya teka lah kalau kata ni. Korang dalam kelas kan, kalau korang nak buat assignment tu janganlah share sama satu group orang yang sama tu dalam Melayu je. Terus rumit sebenarnya. Okay. Alright, so rasanya setakat tu je lah soalan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Anaki ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Hakim. Tapi saya rasanya dah tak ada dah nak tanya. Saya punya minat lah. Okay. Minat apa ni? Minat nak berkenalan dengan orang daripada kaum lain ke nak kahwin dengan kaum lain? Dia more to generalize. Macam for me, I just love Malaysia the way it is lah. I don't want it to change. So sekarang ni banyak isu yang kata dah hantar balik lah, itulah inilah. It's just making me stress out. So ada benda yang nak tanya lah. Itu lah. Maybe benda ni boleh jadi pedoman buat semua kan. InsyaAllah. Okay, itu jadi daripada saya. Terima kasih. Terima kasih lah kepada Tuan Hadi, Puan Humaira sebab bagi penerangan dekat kita orang. Well, glad to do it. Pengalaman saya sepanjang melakukan video projek asimilasi ini, apa yang saya pelajari adalah asimilasi merupakan sesuatu yang baik sebenarnya untuk masyarakat kita kerana ia merupakan percantuman antara dua kaum. Ianya sebenarnya dapat mengembangkan lagi negara kita sebagai negara yang mempunyai pelbagaian budaya dan juga agama. Saya merasakan bahawa asimilasi ini sesuatu yang indah sebenarnya kerana
kita dapat melihat bahawa walaupun mereka daripada dua budaya yang berbeza, namun mereka dapat mencapai kesefahaman yang sama. Mereka dapat melalui proses percantuman di mana mereka memerlukan kefahaman yang tinggi, perasaan hormat antara budaya masing-masing, dan juga perasaan kasih sayang antara budaya mereka yang baru mereka pelajari tersebut itu. Semasa kumpulan kami melakukan temuduga dengan beberapa pasangan yang telah melalui asimilasi, saya mendapati bahawa pasangan yang ditemuduga dalam keadaan yang bahagia dan mereka betul-betul mencapai kefahaman yang sama. Banyak perkara sebenarnya yang telah saya pelajari sepanjang melakukan proses video ini. Namun yang utamanya adalah saya berpendapat bahawa asimilasi sepatutnya menjadi sesuatu yang normal di Malaysia kerana kita merupakan sebuah negara yang berbentuk kepelbagaian kaum dan juga budaya. Ianya merupakan sesuatu yang sungguh indah dan unik, dan ia merupakan simbol bagi Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Asimilasi adalah satu proses yang merupakan agak baik untuk negara Malaysia kalau ikutkan. Sebab kenapa? Dengan adanya proses asimilasi, rakyat Malaysia dapat mengekalkan perpaduan dalam negara. Dan walaupun ada isu yang dikatakan bakal kehilangan identiti asal, tapi sebenarnya yang saya rasa bukan kehilangan identiti asal, tapi dia menggabungkan, menjadikan identiti yang asal tu menjadi satu evolusi identiti yang baru. Sebagai contohnya kita tahu pasal Baba dan Nyonya, begitu dengan Ceti, dan boleh dikatakan sebagai satu proses yang mengembangkan menjadi satu sesuatu yang bagus untuk Malaysia, supaya kerana ianya melibatkan kaum yang lain. Sebab Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. So dengan adanya proses ini, kita dapat mengekalkan perpaduan negara dengan memahami antara satu sama lain dengan adanya proses asimilasi ini. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulannya apa yang saya dapat pelajari tentang bab ini, Malaysia mempunyai pelbagai kaum, antaranya Melayu, Cina dan India. Justeru, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka dan menghormati bahasa lain agar kita dapat bersatu padu, hidup dalam kerukunan, tidak menindas bahasa lain dan aman makmur. Tidak salah sekiranya kita memakai pakaian bahasa lain asalkan menutup aurat dan tidak melampaui batas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Zeti Sofia binti Muhammad Zaharuddin, ahli kumpulan dari grup 2. Saya ditugaskan oleh rakan-rakan untuk menambah baikkan informasi yang ada. Jadi sepanjang projek kami berlangsung, kami mengenali asimilasi dengan lebih mendalam. Dan melalui projek ini, saya dapat reflekskan kepada diri saya bahawa perkara ini sebenarnya perkara yang positif. Perkahwinan campur ataupun asimilasi, proses asimilasi itu sendiri adalah perkara yang perlu dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Dan perkara ini bukanlah pelik sekalipun, kerana dan ia mengajar saya untuk menerima dengan hati yang terbuka. Contohnya, jika ada sanak saudara ataupun ahli keluarga ataupun rakan-rakan saya akan berkahwin campur, saya yakin diri saya akan berikan sokongan yang sepenuhnya kerana ia satu perkara yang baik. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Putera Amisha binti Amruddin, dan untuk tugasan ini saya telah diberikan tugas untuk menyelidik tentang faktor penghalang dan faktor pendorong dalam proses asimilasi ini. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya mendapati bahawa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses asimilasi ini, sama ada faktor yang menghalang ataupun faktor yang mendorong proses ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana banyak membantu dan memberi bimbingan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. 君の虜になってしまえば
きっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうんだ